Okay, alright, and welcome back to my SPM portal. Okay, so this is video for chemistry form 4. Okay, chemistry form 4, which is subject science tuling lah for science stream. Okay, so untuk chemi kita ada tingkatan 4, kita ada 8 bab, 8 chapters. Okay, daripada bab 6 onwards sangat menarik. And then untuk form 5, we got 5 chapters. Okay, 5 bab. So totally you got 13 chapters lah untuk master up for batch 07 lah. Sama juga 08 ke 09 ke sama jugalah. Okay, so you got 13 chapters to master up untuk chemistry form 4 ini sebelum ambil SPM. Dan untuk pengetahuan you, semua bab ini adalah akan keluar dalam kedua-dua paper, paper 1, paper 2, and satu bab akan dipilih untuk paper amali you. So rubrik you macam ni Paper 1 consists of 40 questions, 40 soalan. Paper 2 we got soalan subjektif. Okay, dia 13 soalan saya rasa, tapi bahagian B you boleh pilih. So totally you akan ada 12 soalan. Okay, I'm sorry kalau I tersalah calculation, but dia punya total is 100 marks. Okay, 100 marks. And paper 3 is paper amali, which you have to buat satu eksperimen wajib. So ni 15 markah. Okay, paper ni lah yang sangat penting untuk you untuk nak buat lab report, untuk scientific skills, dan juga untuk exam. Okay, so paper ni dia sangat-sangat mainkan peranan sebab dia paper ni bukan amali yang buat kat sini hanya terhenti kat sekolah. You ambil matrix, esok you akan come out with the same amali situations. So pastikan paper ni jangan main-main lah. And ramai students akan careless pada paper 15 mark ni sebab dia kata alah 15 je. Tapi ingat, this 15 pun sometime menentukan you dapat A plus ke A solid. Beza antara calon A plus A solid either paper 3 atau paper 2 je. Sebab paper 2 maybe calon A plus dia akan jawab detail. Paper calon A dia akan buat careless mistake 1-2 markah dia akan hilang. Kalau paper 3, kalau macam student A plus dia akan dapat 13 to 15. And then paper kalau student A dia mungkin dapat 10 to 12, dia macam tu lah range dia. Okay, tapi ini all this based on a prediction on based on what we have came through on the years before this. Untuk batch awak, we start with a fresh thing, jangan target. Go with everything that you are learning supaya you takkan menyesal time you ambil paper 2 atau paper 1 di day 1 exam nanti. Alright, okay, go on. Okay, so ni chapters, semua chapters dia. Ni chapter yang paling saya suka lah, acid base dan garam. Dan juga chapter ni, ini banyak calculation chapter ni. Okay, ini chapter yang saya paling suka. Okay, ramai student dia akan mengeluh belajar this chapter. Okay, I'm not giving you a bad impression, but itulah jawapan dia sebab chapter ni banyak hafal. So kalau saya terang berjam-jam pun, kalau you tak ada fast absorbing skill, no point. So saya suggest you untuk cuba hafal atau cuba baca, tak payah hafal, baca dulu the 4 subtopics ni mulai sekarang. Cuba baca every day. So day by day dia akan lekat apa tu alloy, apa tu ceramik, apa tu kaca, apa tu bahan komposit, apa itu bahan pengukuhan, bahan matrix, ada macam-macam. Okay, so cuba baca every day. Ni kena banyak membaca bab ni. Okay, ni biasanya boleh masuk dalam essay. Ni pun boleh masuk dalam essay. Even this one also, ini essay. Soalan ni dia masuk dalam SPM batch 05. Batch 05 dia masuk dalam bahagian B sebagai essay. Essay pilihan Jalur berkala dia biasa keluar kat bahagian A, setahu saya lah, sampai sekarang saya nampak. Tapi saya tak tahu untuk SPM 2023 macam mana dan batch upcoming macam mana. Tapi tak ada prediction dia boleh masuk kat mana. Okay, dia boleh masuk kat mana-mana. Ini best juga, bab ni full kiraan. You kena master up bab ni untuk bab 6. You kalau nak pandai bab 6 ni, especially part kepekatan larutan aqueous, larutan piawai, peneutralan ni, you kena master kat sini. Ini you punya prior knowledge. Kita akan fresh start kat bab 2 ni. Okay, ini pun penting juga. And bab 1 ni untuk paper 3 lah basically. Okay, satu lagi benda, bab 1 yang you belajar dalam kimia dengan bio akan lebih kurang je. Okay, compared to physics lah. Physics dia macam ada extrapolasi, interpolasi, semua-semua tu kalau you buat graph. Macam chemistry, kita tak rigid sangat kat graph. Tapi kalau untuk physics, kita sangat-sangat rigid pada graph. Dia macam tu.
Okay, I'm not anti-physics but I'm just telling you the truth when I was studying. Okay, so jom kita masuk pada bab 1 kita. Saya cuba rekod video ni dalam 15 minit. Okay, bab 1 kita adalah pengenalan kepada kimia, which is Introduction for Chemistry. Okay, jap. Tak berapa senonoh mana saya guna. Okay, Introduction of Chemistry. Okay, inilah bab 1U. Okay, so you akan kenal dengan beberapa kata kunci kimia. Sekejap. Nak guna highlighter ke saya nak write? Okay, saya write lah. Okay, you akan tahu pasal kimia, teknologi kimia, kaedah saintifik, alat perlindungan diri dan keselamatan, pengurusan kemalangan dan makmal. Okay, so ini punya kata kunci lah. So kalau you buat nota, masukkan kata kunci ni. Okay, saya macam ni, saya sambil mengajar saya akan beritahu point mana you kena masuk dalam nota. Okay, ini untuk baca je. Baca sebab sometimes soalan objektif dia boleh keluar daripada bulletin tau. Memang soalan objektif sangat-sangat rigid nowadays. Okay, and then ini 3 lah you punya cabang question for this subtopic. Apa maksud kimia, contoh kerjaya, cara yang betul untuk menyimpan bahan kimia. Okay, actually for the whole topic these are the 3 main question. Okay, so kita masuk dulu. Okay, ini ialah analogi bunga api dengan kimia. Okay, dan apa itu kimia sekarang? Okey, jom. Kimia merupakan salah satu bidang ilmu yang mengkaji tentang struktur, sifat, komposisi dan interaksi antara jirim. Yang ni you wajib masukkan dalam nota and wajib hafal. Sebab kalau dia keluar pada soalan paper 2, saya pernah nampak tau 1-2 times dalam paper 1, sorry. Dia tanya apa maksud kimia, dia bagi 4 pilihan. And keyword dia ialah struktur, komposisi, sifat dan interaksi antara jirim. Sekejap, keyword tu saya ni memang keyword. Empat-empat ni memang keyword. Sebab kimia ni dia ialah a scientific knowledge which we are going to investigate about the structure, about the characteristics, about the composition and about the interactions between the matter. Okay, kita nak kaji 4. Kalau kita ada jirim, kita akan tengok apa dia punya struktur, apa dia punya sifat, apa dia punya komposisi, apa dia punya interaksi. Struktur tu kita tengoklah dia struktur gergasi ke, struktur dia besar ke, struktur kecil ke, tu yang kita akan tengok. Sifat kita tengok dia sifat lebih kepada berasid ke, sifat dia lebih kepada mengakis ke, macam tu. Komposisi kita akan tengok dia ni terbentuk daripada apa, hidrogen ke, oksigen ke, komposisi dalam satu sebatian tu. Contoh kita ada air kan, apa formula tu air? H2O kan. So H dengan O, hidrogen dan oksigen adalah komposisi untuk air. Itulah maksud komposisi. Macam mana air tu terbentuk and interaksi. Kalau macam air ni mungkin kalau you belajar before this, dia ada tindakan kapilari kan, daya lekatan, lekitan, semua tu you boleh katakan antara interaksi antara jirim. Okey, interaksi antara bahan tu dengan jirim. Jirim kita ada 3 je, pepejal, cecair dan gas. Okey, so I harap you faham and make sure you boleh ingat definition ni Jadi sangat-sangat penting definition ni, masukkan dalam nota anda. Okay. Dan yang ni, ni pun kalau soal adjektif tau. Saya pun terkejut. Perkataan kimia berasal daripada perkataan Arab alkimia. Dia pernah tanya tau, alkimia tu berasal, saya pernah nampak but I'm not sure which year punya question. Okay, bukan SPM saya rasa, trial saya rasa. Okay, so please lah. Okay, masukkan juga dalam nota. Okay, dia berasal daripada alkimi. Okay, and now bahan kimia dalam kehidupan seharian. Okay, ramai akan kata tau, we are taking chemical substance a lot in our life. Kita banyak mengkonsumi produk-produk kimia. Tapi masalahnya, tak bermaksud kimia, ada kata kimia dia adalah bahaya. No. Dia adalah berasid. No. Oh, sorry. Lagi teruk daripada tulisan doktor. Tulisan doktor pun lagi cantik. Berasid. Okay, cantik sikit. Okay, kita ada bukan setengah lah, separuh daripada kimia ni dia ada kimia yang baik juga. Kira makanan yang you makan pun ada yang diperbuat daripada analogi kimia, ada berkaitan dengan kimia, tapi bahan kimia yang baik, tak mengakis, tak merengsa, tak beracun. Tu yang maksudnya. So you jangan fikir kalau kimia je dia bahaya. Okay, and now makanan. Okay, so we got makanan, we got dalam pertanian, perubatan dan industri. So 4 cabang ni
Cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4. 4 cabang ni antara apa nak kata, cabang yang banyak kita mengaplikasikan pengetahuan kimia. Sebab itulah you belajar kimia hari ni. Esok kalau you jadi doktor, you akan guna knowledge kimia you dalam bidang perubatan untuk buat antibiotik, antiseptik, vitamin, kemoterapi, analgesik. Kalau makanan, pengawet, pewarna, perisa, pengaktisan, pensabil. You nak tahu function semua ni you belajar dalam bab 5, form 5. Bolehlah Google sekarang. Bukan boleh Google, boleh cari buku teks form 5. And kalau you nak buat nota, nanti you bolehlah study earlier. Okay, bagus juga. Pertanyaan. Herbicide, pesticide, fungicide, baja, hormon. Okay, kalau herbicide, pesticide, fungicide ni semua kita guna untuk nak bunuh racun. Bunuh serangga. Bunuh serangga. Kalau hormon ni, hormon pertumbuhan. Pertumbuhan. Okey. Contoh you akan belajar pasal oxalin, gibberellin, semua tu dalam bab form 5 dalam biology bab form 5. Tengok ada kaitan juga. And then industry, chart, polymer you akan belajar masa form 5 bab 4 untuk kimia juga. Kaca you akan belajar tahun ni, ceramic you akan belajar tahun ni, detergent you akan belajar pada form 5 bab terakhir. Pewarna you akan belajar dalam makanan. Pewarna yang kita guna untuk industri dengan makanan berbeza. Dalam makanan pewarna dia tak kuat sangat dia punya efek, tapi dalam industri dia kuat sebab dia guna untuk produk. Seperti pewarna kita guna untuk buat cat, dia kenalah kuat sikit sebab dah tahan lama kan. Alloy you akan belajar pada bab 8. Okay, so you punya kerja penting ialah masukkan ni dalam nota. Jangan sesekali photostat. Jangan photostat benda ni, you tulis. Kalau makanan dia ada contoh dalam kimia, makanan kita terlibat dalam pengawetan. Okay, kan you kenalkan orang akan mengawet ni pengawetan. Dia mengawet dengan garam, gula, dengan pembekuan. Semua ni pun kimia juga. Ini semua kimia. You kata ala apa kimianya? Apa punya? Kat sini garam dengan gula ni dia menjadi ejen kimia tau sekarang. Untuk nak bagi makanan you tak cepat kena rosak. Sebab itulah. So kimia juga kat sana pun. And pengawetan makanan melalui pembekuan. Kalau you beli seafood, you akan simpan kat atas meja ke dalam suhu bilik? No, you akan simpan dalam peti sejuk pada freezer. Kenapa? Sebab you nak bagi suhu dia sejuk supaya tak sesuai untuk pembiakan bakteria. Bakteria kena membiak baru dia boleh merebak dan dia boleh bagi makanan tu basi. Dan pengawetan makanan melalui nanoteknologi. Yang nanoteknologi ni pun you akan belajar pada bab 5 form 5. Tapi kalau you nak tahu macam mana pengawetan makanan melalui nanoteknologi berlaku, you Google. Sebabnya ini tak ada dalam syllabus you, tapi you kena tahu makanan juga boleh diawet dengan cara nanoteknologi. Nanoteknologi sangat famous in European country, Japan pun famous juga. Okay, dan ini kerjaya berkaitan dengan kimia, which is kita ada 1, 2, 3, 4, ada 5 cabang. Okay, you akan tanya saya kena ingat semua ke? No, yang ni dengan yang ni tak perlu nak ingat atau nak susah payah hafal. Just you have to know. Okay, contoh dalam biotech, kita ada penyelidik biotech, kita ada jurulatih bioperubatan, jurutera bioperubatan. And bidang yang paling famous lah, pharmaceutical, kita ada ahli farmasi dengan doktor. Kalau kosmetik, kita ada semua ni boleh baca kan. Takkanlah saya nak baca semua kan. Tapi semua ni nak jadi whatever dalam semua ni, you kena ada kimia. Sebab kimia dia macam ibu kepada sains tulen tau. You nak jadi doktor, biology A+, tapi kimia B. Jangan mengharaplah jadi doktor. Dia macam tu lah. Okay, so dia kena balance. Daripada kimia lah bio lahir, daripada bio lah kimia lahir. Dia macam each of them masing-masing independent. Okay, so you have to know lah. Okay, so study lah kimia betul-betul dari sekarang. Sesiapa yang pasang impian untuk jadi doktor. Okay, so I think that's all untuk this video. And then in the next video, we will give the answer for uji kendiri 1.1. Okay, untuk empat soalan ini. So bagi yang belum buat, boleh try buat. Base semua jawapan ada kat atas tau. Okay, buat and then check. Okay, thank you, bye bye. Oh yeah, make sure tolong tekan the button subscribe tu.